Pergi tengok bola di Perak. Dah lah pergi Perak jauh, kalah pula. Kan dah letih tuan-tuan. Besok isterinya pagi-pagi nak pergi ke universiti. Kawan belajar lagi hari Sabtu Ahad. Accident. Seorang perempuan mengandung hari ini mau apabila kereta yang dipandunya tercabut tayar. Kejadian di lorong kecemasan di smart itu mengakibatkan kesesakan hampir 2 jam. Suaminya seorang peminat bola sepak. Baru tahu. Macam mana? Tak tahu ke? Dia ada cakap tayar tu dah mati kan, apa? Ya, gitulah akak-akak pun. Apa yang suami minta, penuhi cepat. Penuhi cepat permintaan suami. Ya, abang nak baju abang, kamu iron sekejap. Abang tak sempat nak iron. Okey, buat cepat-cepat. Jangan duk tengok benda lain. Suami kata iron dah, nanti isteri nak, suami nak pakai. Suami kata kamu balik cepat, jangan lambat-lambat, nanti kita terlewatan balik kampung. Baiklah abang, jangan singgah mana-mana lagi, penuhi permintaannya cepat. Suami kata sign cepat. Bila kita sign cepat, kita telah menjadikan rumah tangga kita syurga. Kalau otak ustaz macam tu tak. Saya cuma cerita tips untuk menjadikan rumah tangga kita harmoni. Jadi kalau suami minta sign je lah. Tadi semalam saya forum semalam di Beruas, di Pantai Remes, di Kampung Matang Aceh, Pantai Remes, Perak. Saya habis forum pukul 11.30, pukul 12. Saya sampai di KL semalam pukul 4 pagi. Jadi ustaz kawan saya tu, Ustaz Haris Fadilah, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Perak, dia bagi tahu satu kes yang sangat pelik bagi dia. Dia kata, Syekh, baru ni ada orang nak pergi umrah, satu makji, untuk 7 orang pergi umrah. Jadi syarikat umrah tadi tanya siapa dia makji. 4 anak dia, 5 dia, 6 bekas suaminya, dan yang ke-7 isteri suami, bekas suaminya. Tuan-tuan bayangkan tengok. Dia nak pergi umrah dengan 4 anak dia, campur dengan dia 5, nombor 6 bekas suaminya. Dan bekas suaminya bawa isterinya sekarang. Sedangkan mereka dah bercerai, masih lagi nak pergi umrah bersama. Ni jenis apa punya perempuan ni tuan-tuan? Tak jealous, tak marah. Kalau kita macam mana tengok bekas suami berjalan dengan isteri baru ke? Bakor je tuan-tuan. Masya Allah. Dia boleh sponsor bekas suami dia. Ustaz, suami tu guna-gunakan dia ke? Wallahu a'lam. Tapi itulah tuan-tuan, tidak ada perasaan dendam dalam jiwa dia. Tidak ada perasaan marah pada dia. Nak sampai tahap macam itu, Masya Allah tuan-tuan. Ya, hati ni bersih, jiwa ni bersih tuan-tuan. Sebab itu bila kita sebut permintaan suami, jangan sampai dia mati baru kita nak tunaikan permintaan dia. Suami hanya suruh masak bubur kacang, masaklah. Mah, petang ni kalau boleh buat bubur kacang. Durian tu abang dah beli, campur dengan durian ya. Abang tahu tak saya nak petang nak ke mana? Petang ni ada ceramah Ustaz Kazim tu. Patutnya abang hantar saya pergi mengajar, pergi belajar dengan Ustaz Kazim, bukan suruh saya seksa saya buat bubur-bubur. Salah tu akak, buatlah bubur untuk suami. Tak apalah kalau kamu nak pergi belajar, pergilah. Abang makan di kedai je lah petang ni. Tengah kita belajar, sedang kita belajar, handphone bunyi, mesej. Handphone bunyi. Suami akak accident depan kedai bubur. Sekarang ada kat ubat kecemasan sekarang ni. Udah pindah ke ICU, 2 hari meninggal. Sekarang menyesal tak menyesal? 2 hari tunggu di bilik ICU, pintu bilik ICU, duduk bentang tika lagi. Bawa bantal, bawa raga, bawa semua. Akak tak balik rumah ke? Tak ada balik ustaz. Tunggu suami lah. Tu anak-anak siapa jaga? Tu yang universiti tu balik. Dia lah jaga adik-adik dia. Dia tak balik dah 2 hari dah. Dah 2 hari ustaz. Tak ada doa lah ustaz, insya-Allah. 2 hari tak balik. Tidur pun atas lantai je tuan-tuan. Sebab ngenangkan tunggu suami dalam ICU. Meninggal suami dia. Apa perasaan sekarang? Apa perasaan sekarang?
Suami aksiden sebab nak lintas jalan pergi kedai bubur. Kalaulah kau buat bubur Ustaz, mulalah lepas tu. Yang jadi mangsanya Tok Siak, Tok Bilal, Tok Imam, ahli jatan kuasa surah dan jemaah surah, kenuri tahlil 3 malam bubur. Angin untuk imam tu tengah sembahyang, makan bubur kacang, angin. Yang Tok Bilal ini mata kelabu sebab kencing manis naik, dia bubuh durian, dia bubuh gula. Semalam aku pergi cek kat klinik, udah 16 kencing manis aku tadi. Yang jadi mangsa puak-puak ni lah. Cubalah dia buat siap-siap tuan-tuan. Tak ada suami dia sibuk-sibuk. Ustaz, itu dah kan nama dia ajal. Memanglah ajal. Tapi hati tuan-tuan tenang. Adakah hati tuan-tuan tenang tuan-tuan? Tak tenang. Kalaulah. Dalam Islam tidak ada kalau tuan-tuan. Dalam Islam kalau ini hanya ada kalau belum berlaku. Yang tu ada kalau. Ya, buatkan bubur kacang untuk abang. Buatlah abang. Kan petang ni ada kuliah Ustaz Kazim, bubur kacang. Masa inilah awak nak minta pun. Ya, kalau abang mati, ya nyesal tak? Kalau ya tak buat, kalau abang pergi beli kedai, abang mati aksiden, hanya nyesal tak? Nyesal juga, pergi buat. Macam tu tak apa. Tapi kalau dah mati hamba Allah tu, kalaulah aku buat, tak ada guna, kan hidup balik. Sebab tu saya tak suka tengok hantu. Dia bunuh hang jebat, baru dia fikir, jebatkah benar atau tuahkah benar. Dah bunuh jebat baru tanya nak buat apa. Sepatutnya masa nak bunuh jebat tu, hang betul ke aku salah? Aku salah ke hang betul? Ni dah mati hamba Allah tu, jebatkah benar atau tuah yang benar. Buang masa, tak ada guna dah tuan-tuan. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana tips untuk menjadikan rumah tangga kita ini menjadi syurga. Yang kelima, setia mendampingi isteri, setia mendampingi suami. Kalau dia jadi ustaz, isteri tu ikut ustaz, barulah ustaz tak kacau orang lain, dan orang lain tak kacau ustaz. Tu yang saya kata kat orang rumah saya, kamu ikutlah saya. Kalau kamu tak ikut, orang lain ikut. Saya bukan tahan cubaan sangat kan? Saya cakap dekat orang rumah saya, ikutlah saya. Ya, ikutlah saya. Macam-macam manusia zaman sekarang takut. Sebab tu akak-akak kalau sayang pada suami, tak nak orang lain rampas dia, tak nak orang lain berkongsi dengan akak, ikutlah dia ke mana pun, pergi ke mana pun. Dan suami pun bawa isteri, abang mana sembahyang Jumaat, ikut, jom. Yang tu tak payahlah ya. Bukan kamu nak jadi Bilal pun, duduk dia dalam rumah. Ikutlah tuan-tuan, setia mendampinginya. Dia sakit, setia. Dia susah, setia berada sekali. Dia pergi kenuri, setia. Pergilah tuan-tuan. Jadi berlangkas pun tak. Ini kadang-kadang bila pergi kenuri rumah suami, kita tak nak ikut. Siap ya, petang ni kita kenuri rumah maklum, anak maklum angkat nikah petang ni. Tak nak lah, abang pergilah. Saya bukannya baik sangat dengan maklum tu. Inilah punca dia. Bila kita biarkan suami kita kosong, akan ada orang lain mengisi kekosongan itu. Bila tuan-tuan membiarkan isteri tuan-tuan kosong, akan ada orang lain mengisi kekosongan isteri tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan isilah kekosongan itu. Jangan biarkan dia kosong, menung banyak di rumah. Dah lah anak tak ada, ataupun anak masuk kolej, anak masuk universiti, anak masuk asrama, tuan-tuan tinggalkan dia puyuk seorang-seorang di rumah. Pergi mancing tak ajak, pergi berjalan tak ajak, pergi ceramah tak bawa, pergi jogging tak bawa. Isteri tuan-tuan kosong di rumah. Jangan lupa sebelah rumah tuan-tuan penyewanya ialah orang Nigeria. Jangan lupa tuan-tuan. Tuan-tuan jaga-jaga. Memang mula-mula tengok tak berkenan. Abang, rumah situ Afrika sewa abang. Takut. Itu hari pertama. Hari seminggu, abang semalam orang Nigeria itu senyum kat saya. Sudah. Hari ke-20, hari ini saya senyum kat dia abang. Jagalah tuan-tuan. Sebab tu jangan bagi orang mengisi kekosongan kita. Saya pesan dah pada tuan-tuan banyak kali, jangan tuan-tuan biarkan isteri tuan-tuan mengisi kekosongannya dengan televisyen. Dia minat pada Syahrul Khan lebih daripada dia minat suami dia. Ini punca dia.
Sebab itu kalau isteri tuan-tuan seronok tengok Syahrul Khan. Hamto hamiko curalo. Duk minat ke Syahrul Khan. Patut tuan-tuan duduk depan dia, depan TV tu, tuan-tuan jadi Syahrul Khan ni situ. Ini tidak. Ada orang yang tak ambil peduli. Dia tak ambil peduli. Dia duk berkawan SMS dengan rakan seofis dia. Tengah atas kati pun, sedang atas kati, isteri boleh duk SMS dengan office mate dia. Apa sebab? Apa sebab? Yang ni saya minta pada tuan-tuan, jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Buat. Sebab itu saya syorkan lepas ni makan berjemaah. Makan berjemaah. Walaupun kita duduk pejabat UKO, isteri kita duduk di hospital. Okey, ya. Tengah hari ni kita makan sekali, ya. Okey, pukul 1 abang tunggu. Okey, makan sehari sama-sama. Nanti balik kerja, singgah kedai kopok leko, makan sama-sama. Nanti sembahyang maghrib, datang sama-sama. Mandi pun sama-sama. Mandi pun sama-sama. Lah, tuan-tuan mandi sama bila? Kali terakhir mandi bersama bila? 14 tahun dulu, Ustaz. Sekarang kenapa tak buat? Masalah dia tak muat pintu, Ustaz. Kalau dua-dua masuk belaga, Ustaz. Hari tu kita masuk dua-dua, Ustaz. Anak terus tarik, baru lepas orang, Ustaz. Subhanallah. Pinggangnya dah naik 60, isteri 48, dia 60. Pinggang suami ni sepemeluk, tuan-tuan. Ini bahasa orang dulu ni, sepemeluk, tuan-tuan. Sepemeluk pun tak habis lagi. Masya Allah. Jom lepas ni kita mandi sama-sama. Kalau agak-agak tak muat mandi bersama dalam bilik air, tuan-tuan pergi mandi bersama dekat hot spring, dekat Sungai Kelah. Dia ada untuk family punya apa nama kolam family. Dia tutup rapat semua. Bawa anak, kunci pintu. Mandi sama-sama. Okey? Jangan ambil bahagian sejuk, pasang air panas. Ya. Ya, jom kita terjun. Ya, terjun dulu. Ya pun terjun hangat. Dia melucur badan dia. Ini pun tak romantik juga, janganlah perkena macam itu. Itu tuan-tuan dajal nama dia tahu. Dia dajal kat isteri macam itu. Dah bergaduh pula, merah badan dia. Suka-suka lah. Dulu air panas macam mana, air sejuk macam mana. Ini saja-saja, Pak Haji nak perkena dia. Masya Allah. Jomlah kita buat. Makan bersama, mandi bersama, berjalan bersama. Kena buat. Sudah pesan pada tuan-tuan banyak kali. Kalau tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan melancong ke Guilin, Guangdong, bagus. Itu bonus. Pergi berjalan ke Australia, tengok kangaroo, bagus. Tetapi orang perempuan, kalau tuan-tuan sekadar bawa pasar malam ke Taman Permata pun cukup. Cukuplah satu kebanggaan bagi isteri tuan-tuan. Pasar malam tuan-tuan pergi, pegang tangan isteri. Abang, sate. Sambil duk bungkus sate, duk order satu bungkus, tengok orang berniaga sate. Seronok dah isteri. Kan pegang tangan isteri lagi. Abang, belon. Seronoklah. Beli ayam rangka dekat dia tu. Balik rumah makan ayam rangka pun seronok dah. Buka sos tu sambil tengok TV. Satu keseronokan pada kita. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan setia mendampingi isteri, setia mendampingi suami. Susah dan senang. Jangan biarkan biarkan isteri kita berseorangan, suami kita pun berseorangan. Yang keseterusnya, memberikan penjelasan dan menuturkan kata-kata yang manis. Jangan berahsia dengan isteri tuan-tuan. Terangkan elok-elok, cerita elok-elok. Sebab ada setengah suami konon-kononnya nak bagi kejutan untuk isteri dia. Nak bagi kejutan. Dia bincang dengan kawan seofis dia. Aku ni nak sambut hari jadi untuk isteri aku. Kamu boleh tak cerita macam mana nak bagi kejutan untuk isteri aku? Kawan perempuan ni kata, jom kita pergi jumpa dekat KFC, kita bincang macam mana nak bagi kejutan untuk isteri kamu. Maka suami dia pun dengan perempuan ni pun pergi makan dekat KFC. Nak bincang benda yang baik, nak bagi kejutan pada isteri sempena hari lahir isteri dia. Pada masa itulah isteri ni pula lalu depan KFC. Memang kejutan sungguh. Mama, papa, abang, sampai hati abang. Sudah. Dah, ya, dengar dulu ya. Tak payah, kata dia. Ya, dengar dulu ya.
perempuan tadi kata, "Kak, dengar dulu cakap ti, Kak." Tak payah ti. Kak tak sangka ti macam ini. Padahal dia orang nak bincang tentang macam mana nak buat kejutan hari jadi dia. Nak buat kat mana ke, nak buatlah plan-plannya tuan-tuan. Tiba-tiba dia tak cakap pada awal. Sekarang isteri dia jumpa terserempak macam memang kejutan sungguh. Kejutan sungguh. Masa hari ulang tahun itulah dia bercerai. Dia sebab tu tuan-tuan, tolong berterus terang. Tolong berterus terang. Sebab tu saya bagi handphone saya kat isteri saya. Ni hari ni saya dapat SMS ni. Nah, Izzah baca ni. Saya bagi kat dia baca. Supaya tidak ada yang dia terkejut. Nanti orang panggil dekat saya B. Ni apa? BB ni apa ni? Ni. Sebab tu saya tak ada tuan-tuan. Nah, baca. Peganglah handphone. Supaya dia tidak ada bimbang dengan saya. Tuan-tuan berani tak bagi handphone tuan-tuan dekat isteri? Yang mana berani bagi pakai tu, baik tu. Nah ya, abang tak ada apa-apa rahsia, okey? Handphone abang, kamu peganglah. Abang mari handphone kamu, abang pegang. Kamu pegang handphone abang. Bagus suami macam tu. Perempuan baik. Isteri dia tak tahu, di pejabat dia ada lagi 2 handphone rahsia. Yang isteri katalah, Habib, my Habib, buat. Dia tak tahu 2 lagi di office. Yang tu dia apa punya line apa ke benda kita pun tak tahu. Tuan-tuan, jadilah orang yang betul-betul berterus terang dengan isteri tuan-tuan. Jadilah tuan-tuan orang yang tidak simpan-simpan. Bila tuan-tuan menyimpan satu-satu benda tanpa isteri tuan-tuan tahu, dia pecah nanti, payah. Payah tuan-tuan. Baik, yang keseterusnya ialah bersedia mengubah perilaku atau tabiat dalam kehidupan suami kita atau isteri kita. Bila kita selesai saja akad nikah, baru kita tahu suami kita ni jenis malas sembahyang. Apa yang kita nak buat bila kita tahu suami kita ni malas sembahyang? Isteri kena bersedia untuk mengubah suami tadi. Macam mana cara nak ubah? Yang itulah kebijaksanaan tuan-tuan. Lepas tuan-tuan kahwin, baru tuan-tuan tahu isteri tuan-tuan ni jenis tak hormat pada mak bapak. Dengan mak mertua dia sendiri, dengan mak kita dia tak hormat. Saya selalu sebut bila orang telefon saya dalam rancangan Dalam Hati Ada Taman tu. Dia kata, "Ustaz, suami ni lebihkan mak dia lebih pada saya. Dia macam mana kedudukan seorang isteri dengan banding dengan mak suami, Ustaz? Macam mana isteri ni, Ustaz?" Saya kata, "Akak, kalau saya jadi akak, saya takkan halang suami untuk berbuat baik dengan mak dia. Saya takkan halang. Sebab apa saya tak halang suami saya buat baik dengan mak dia? Sebab keberkatan keluarga letak pada keredaan mak bapak. Walaupun kadang-kadang suami kita tak peduli kita, asyik-asyik mak dia, biarlah mak dia, bukan perempuan lain. Mak dia balik ke rumah mak dia. Yelah Ustaz, sampai 5 hari rumah mak dia, rumah kita tak apalah, cari jalan untuk tackle balik. Apa sebab? Dia selalu pergi rumah mak dia. Mak dia sakit, sebab tu dia pergi jaga mak dia. Sebab apa dia pergi rumah mak dia? Sebab dia suka dengan masakan mak dia. Kenapa abang selalu makan nasi rumah mak? Rumah kita kan ada, saya makan seorang-seorang je abang tahu. Kalau gitu kamu ikutlah abang makan rumah mak. Tak kesiu awak makan rumah mak pula, macam kita tak pandai masak. Memang kamu tak pandai masak. Abang kata masak lemak, kamu masak masin tu. Sebab itu kita kena belajar. Kenapa suami kita lepak di kedai mamak? Apa sebab? Rajin benar lepak kedai mamak. Maknanya isteri kena berpakaian macam mamak. Pakai kepiah ada bendera Malaysia. Letak tu tuan. Kena buat lagu tu. Balik dia je, makan. Minum apa? Minum. Saya heran dengan abang-abang ni, dah ada isteri punya segak di rumah. Dah tuan-tuan tengok yang lain lagi segak pada isteri. Apa tuan? Tak salah minum di kedai, minumlah. Tetapi bukankah minum dengan isteri lebih menyeronokkan? Lebih menyeronokkan. Akak-akak bila suami balik, jangan tanya. Jangan tanya, abang nak minum apa? Jangan tanya. Bawa aje, nah abang, Milo. Ni Milo,
Ni biskut kepala kera. Tahu biskut kepala kera? Biskut lutut tu untuk orang bersalin. Biskut tu makan dengan kopi, bila cicah relai dia. Tu namanya biskut kepala kera. Nah abang, biskut. Kamu ingat aku beranak ke? Suami jangan macam itu. Suami, kalau isteri tanya, abang nak minum ke abang? Abang tak nak nyusahkan. Ya, kalau rasa susah, air kosong pun cukup. Tapi kalau boleh buatlah teh halia. Maknanya nampak cara minta tu. Kalau kamu rasa susah, air suam pun dah cukup. Tapi kalau ada teh halia pun sedap. Maknanya dia nak teh halia. Jangan tentang buat teh air kosong juga. Tu kena faham suami bercakap tu. Abang nak kopi ke teh? Abang nak dua-dua. Buang pi. Boleh faham? Tak faham sudah. Boleh ya. Tolonglah ubah. Ya kalau suami kita yang mana faham, tak faham sudah. Ada orang ni kompom tak faham ni. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita kena ubah perangai yang tak baik isteri, kita ubah. Kalau dia pemboros, pengotor, kita kena ubah. Isteri boleh ubah sifat pengotor suami. Dulu-dulu orang pakai 3 getah. Kita kan pakai tie marble lah. Dulu semua 3 getah tuan-tuan. 3 mengkuang dulu-dulu. 3 getah. Ada suami yang berludah tuan-tuan, dia selak 3 getah tu. Fui, dia tutup balik. Astagfirullahalazim. Apalah punya kotor perangai tuan-tuan. Sampai sekarang di Suram ada macam itu. Dia ludah kat tingkap. Punya malas nak telai elok. Dia buka tingkap ni, puih ludah. Tak lepas pagar tuan-tuan. Meleleh ke bawah. Subhanallah. Ada suami yang macam itu. Akak-akak bersedialah untuk mengubah suami kita. Ada suami yang kuku ni, Masya Allah, panjang. Ya Allah. Akak-akak duduk, potong kuku dia. Potong kuku dia kalau dia malas. Abang, kotor abang. Ubah perangai dia. Suami kita selekeh. Bila keluar rumah, tak ada baju. Kempelekat saja, boroi je keluar. Berlipat-lipat perut. Abang, malu korang abang. Tuan-tuan boleh ubah dia pakai baju Melayu. Ni tak dengan isteri pun tak berbaju. Keluarga bahagia. Yang suami pakai kain pelikat di pinggang, isteri pakai kain batik di dada. Elok nyirang pokok. Ya Allah. Jiran sebelah rumah nak ke masjid. Ai, bahagia nampak? Kata dia. Yang isteri tanya kat jiran, ke masjid ke? Sambil duk gagal dada ni. Jiran dah tengok, ya. Ini pun dua-dua buruknya tabiat. Cubalah kita ubah tuan-tuan. Kalau suami kita ni jenis penyengap, jenis pendiam. Ada suami yang jenis pendiam. Bila orang datang je ke rumah, dia lari masuk dalam bilik air. Tuan-tuan pernah jumpa orang macam tu? Assalamualaikum. Ya, ada orang datang ya. Pergilah buka pintu, abang sikit perut ya. Terus ke bilik air pergi tuan-tuan. Isteri nak pakai tudung, pakai jubah pergi ambil. Macam mana nak ubah tuan-tuan? Ada orang yang macam itu. Bila maknya datang, dia tak nak layan mak dia. Baru kita tahu selepas 2 tahun kahwin. Selepas tahun kahwin, tembelang dia baru kita tahu. Bila mak kita datang, suami tak nak layan. Dia start motor, dia pergi lepak kat luar. Tengah-tengah malam baru balik. Macam mana nak ubah tabiat buruk macam ini? Ada yang hanya semayang bila mak mertua dia datang. Ada. Tak ada bapa mertua datang, tak ada dia semayang. Itu yang maghrib hari tu. Suami pergi semayang maghrib pakai baju Melayu, seluar pendek. Sik baik isteri perasan, abang kain tak pakai. Allah, aku jarang pakai itu dia. Pasal apa ya dia nak cepat? Bapa mertua dia tunggu atas motor. Mak dia pun datang bye-bye kat suami, menantu pun datang bye-bye kat suami dia. Bapa kamu bila datang rumah kamu baru semayang. Ya anak kata pula, serupalah dengan suami saya. Mak datang baru dia semayang. Padahal dua-dua tak semayang.
Datang rumah menantu baru semayang. Subhanallah, kita serupa hadirmu untuk menunjuk duka. Jenis tu. Jenis tak semayang duduk ni kita kena ubah. Ya, suami tak reti baca Quran, akak-akak boleh ubah. Baca Quran. Tuan-tuan buat-buat tak reti depan isteri. Abang ni nak baca lagu mana tau? Qul ya, qul ni berupa harakat qul ya. Tuan-tuan selalu tanya dia, lama-lama dia akan jadi pandai. Akak-akak kena ajak suami ni puasa selalu. Abang besok Isnin kita puasa nak? Kamu tak habis qada lagi ke? Dah, esok sunat. Puasa nak? Boleh. Pukul 5 dah kejut suami sahur. Kita bimbing dia tuan-tuan, boleh. Boleh. Lepas sahur datang surah Mustaqim sembahyang subuh. Pukul 6.30 pergi kerja. Puasa dia. Telefon dia selalu, abang puasa tak? Puasa. Jangan makan kat kantin pula. Tak. Kita latih dia. Pukul 1 suami pergi makan kedarah. Yang isteri lah duduk bertahan. Balik pukul 6.30 suami pun buat muka welfare. Hari ni abang tak dah ngenangkan kamu puasa ya, abang teman juga. Kalau ikut abang tadi abang dah makan dah. Padahal memang dia nak makan pun. Kesian tuan-tuan. Tak seronok tuan-tuan nipu isteri. Jom kita buka puasa sama-sama. Seronok tuan-tuan. Kurma untuk ayah sebelah, untuk abang sebelah. Seronok tuan-tuan. Air zam-zam kongsi sama-sama. Ya sikit, abang sikit. Masya Allah. Makan nasi sikit, kemudian pergi sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Kemudian baru sambung makan balik. Masya Allah, seronoknya. Seronok. Ada orang yang buka puasa bukan dengan buah kurma. Dengan lain tuan-tuan ada. Dia tunggu azan je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alakah ya, sudah buka puasa. Waktu haram sudah selesai kita dia. Ada yang buka puasa dalam bilik tidur tuan-tuan. Ada? Boleh? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Boleh. Anak heran di dapur, mana mak dengan ayah? Tak nak buka puasa ke? Subhanallah. Boleh tak? Boleh. Apa masalahnya? Kadang-kadang kena buat benda pelik macam itu tuan-tuan. Orang buka puasa dengan kurma zam-zam, dia dengan benda lain. Dia zam-zam Allah kezaman. Dia macam itu pula kena buka puasa. Ini pula lah pada tuan-tuan. Yang seterusnya menghidupkan salam. Menghidupkan salam. Rajin bagi salam. Yang seterusnya memuji dan menyanjung. Ya, memuji dan menyanjung. Saling memuji. Tadi saya kata dah. Suami balik rumah gunting rambut. Cantiknya rambut abang. Macam inilah nampak segak. Tak nampak macam abang ni sangat. Cuba puji macam itu. Bila isteri pakai cantik-cantik di rumah, cantiknya isteri abang. Macam itulah. Tengok kasut dia pun puji. Cantiknya kasut ya. Puji dia. Ini jarang puji. Yang seterusnya selalu telefon dia. Dan cakapkan ungkapan rindu pada isteri tuan-tuan. Ungkapan rindu pada suami tuan-tuan. Jangan bila telefon nak marah. Bila telefon nak marah. Asyik nak marah telefon. Bila nak balik, tak kata nak balik ya. Lambat dulu ni. Tak seronok langsung. Akhirnya suami tak nak angkat. Asyik angkat mesti beleter macam ni. Cuba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang kat mana? Abang kat masjid lagi. Lambat lagi ke abang? Kenapa? Malam ni malam apa? Cuba ingat. Abang tengah mesyuarat ni. Tak apalah abang batalkan mesyuarat. Ini tidak ada langsung tuan-tuan. Jarang-jarang. Yang terakhirnya tuan-tuan, pantang larang di dalam hubungan suami isteri. Saya tak sempatkan habis keseronokan syurga dalam rumah tangga ni masa terakhir. Ya, tuan-tuan duduk sini dah daripada pukul 8.30, 9.30, 10.30 dah 4 jam tuan-tuan. Ya, saya pun lepas ni nak ke Shah Alam pula. Petang nanti 5.30 di dataran Shah Alam, dataran kemerdekaan. Ya, malam nanti di Surau An-Nur, session 20. Ya, besok pagi pukul 9 di Menara 1 IPK Selangor. Ya, di penuh padat ni kita masa terhad ya, jimat masa. Yang pertamanya, jangan berlebih-lebihan memberi gambaran dan memuji orang lain. Nombor 1, pantang nombor 1. Pantang nombor 1, suami bila akak duk puji suami orang lain. Abang tengok suami ya kan, ya Allah rajinlah abang.
Saya pergi rumah dia, ya Allah, dia yang buat kerja semua, ya tidur je bang. Tuan-tuan jangan duk puji suami orang depan suami kita. Dia pantang. Dia pantang tuan-tuan. Ya abang, saya tengok suami kat Siti tu kan, ya Allah, cerianya abang, orang dia bergurau, nampak sangatlah macam caring lah kan. Tak payah tuan-tuan, sikit-sikit sudah. Serupalah abang-abang pun jangan duk puji isteri orang lebih-lebih. Kamu tak tengok bini dia macam orang putih. Memang bini orang putih pun, tapi cantik gila. Tak payah puji isteri tuan-tuan, pantang dia jangan puji. Puji lebih-lebih silap. Kadang-kadang isteri memuji orang perempuan depan suami pun salah. Abang, tadi saya pergi rumah Kak Leha. Baru tadi tengok Kak Leha buka tudung abang, cantik bang. Kak Leha tu janda. Tuan-tuan pergi cerita dekat suami, cantik abang, pertama kali tengok rambut dia abang, tak ada uban bang, baru 40 tak ada uban. Tengok cantik bang, bulu mata dia macam orang serta Cik Wan bang. Ya Allah, cantiknya bang. Bila tuan-tuan cantik-cantik ya bang, besok abang tu cari Kak Leha. Jaga-jaga tuan-tuan, jangan duk cerita. Senyap-senyap sudah. Kamu ke mana? Rumah Kak Leha. Apa buat? Kak Leha ajak belajar buat kek. Atau sedap kek dia? Biasalah bang, orang pandai macam tu lah. Dah. Macam mana Kak Leha dia pakai skirt ke pakai apa di rumah? Tak payah tanya. Orang tu duk lebih-lebih tanya, pantang dia nombor satu. Jangan duk cerita. Okay, jangan duk compare. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, jangan duk compare. Sebab itu orang lelaki kalau nak keluar rumah sekalipun, kalau dia keluar rumah tu dia tak berbaju harus. Okay, tak salah, tak haram, sebab badan dia itu tidak aurat, pusat ke bawah baru aurat. Tetapi kalau badannya itu boleh menimbulkan kegiuran jiran perempuan dia, wajiblah dia memakai baju. Setengah suami saja nak tunjuk dia punya tu, ketul-ketul enam dia tu saja, pi angkat basuh apa siram pokok dengan baldinya. Satu nak tunjuk. Jangan. Kadang-kadang saja nak tayang bulu dada ni dibuka butang saja. Isteri tengok pula, yang suami dia bulu apa pun tak ada. Tengok yang ni bulu banyak. Sudah tuan-tuan. Ini yang saya minta nombor satu, pantang. Jaga. Bila kalau tengok suami kita tak berbaju, suruh dia pakai baju. Abang buat apa tu? Abang tengok burung, pakailah seluar abang. Abang dah baju tak ada, pakai kain pelekat saja, tah burung mana orang tengok pula. Nombor satu. Pantang nombor dua ialah melontarkan kritikan tegak pedas dan tidak menghargai pandangan pasangan masing-masing. Jangan mengkritik secara pedas pada suami, pada isteri. Jangan kritik. Suami tuan-tuan jadi tok imam, jangan kritik lepas-lepas. Abang apa baca macam itu? Nyampah tengok, baca dia elok lah. Kenapa abang buat macam itu? Nyampah tengoknya. Jangan sebut nyampah. Sebut, berikan pendapat. Kenapa abang tak buat macam ini? Kalau abang buat macam ni, lagi bagus. Jangan sebut, apa buat macam tu? Nyampah orang. Itu nama dia kritikan pedas. Dan jangan juga tuan-tuan tidak menghargai pendapat pasangan. Saya tengok saya depan cermin, saya perhati kepiah, saya perhati muka saya depan cermin, saya perhati badan saya depan cermin, tetapi saya tak nampak belakang saya. Apa aib di bahagian belakang saya tak nampak. Yang nampak aib di belakang saya ialah isteri saya. Sebab itu isteri kita nampak apa yang kita tak perasan. Kalau dia tegur, terimalah teguran dia. Kita hanya nampak di hadapan, belakang kita tak nampak. Yang nampak depan belakang kita ialah pasangan hidup kita. Jom kita terima pandangan pasangan hidup kita. Yang seterusnya, jangan mengangkat suara dengan keras. Saya sebut dah dalam CD saya tu, dalam CD buku lama buku baru. Jangan menjerit bila panggil isteri. Isteri tu sedang mesyuarat exco depan longkang depan rumah tu. Ada exco pertanian, ada exco pelancongan. Kak Leha tipah tertipu, Makcik Nak, Kak Tijah. Elok dia duduk mesyuarat, seorang pegang penyapu. Nah, itu menteri kebersihan dalam sekitar. Ya, seorang duduk pegang serai, pisau. Ya, itu menteri pertanian. Exco pertanian tu tuan-tuan.
Ya, seorang duk pegang kucing tumpuk. Itu menteri kesihatan ke, menteri haiwan ke apa gitu tu. Tiba-tiba kita boleh panggil isteri yang sedang berbuah-buah tu. Oi, Tipa. Tak pandai, tak tahu balik awal ke? Dah laki balik pun nyembang lagi. Silap. Jatuh air muka isteri. Balik, Pak. Suami kamu marah. Malu dia, tuan-tuan. Jangan macam itu. Jangan menjerit. Oi, baliklah. Jangan. Panggil dia. Pak. Macam itu. Pak, no. Suami kamu panggil. Oh, tak perasan dia balik. Okey, Kak Ayah. Ya, Kak Ayah. Bye-bye. Assalamualaikum. Larilah bawa kucing. Nampak? Bila dia masuk dalam rumah, baru tarik telinga. Kamu tak erti balik awal. Itu pun jahat nama dia. Dia lepasnya kucing kat muka dia. Kena cakar kucing. Bukan cakar rimau lah. Janganlah tarik telinga hamba Allah tu. Kamu tak erti balik awal ke? Dah tahu aku nak balik nak makan. Jangan macam itu. Tuan-tuan boleh pegang di atas bahu. Cakap dekat dia. Ya, abang lapar. Abang kecewa sangat tadi. Bila abang buka tudung, abang angkat je tudung, tinggal meja je. Apa benda pun tak ada. Sayang kat abang ya. Abang lapar sangat. Isteri tuan-tuan, lah abang minta maaf. Abang ingatkan abang makan kat surau. Selalu kat surau kan je makan. Tak hari ni apa kejadah pula surau. Kedekut pula, tak ada jamu-jamu makan pula. Tak apa tak. Cuba cakap elok-elok. Dia masak untuk abang barulah dia masak tuan-tuan. Dia lempar kucing tu, dia pergi masak. Kalau tak ada lauk nak masak, dia cari balik kucing tu. Yang ni pun boleh buat lauk, kata dia. Jom. Yang tuan-tuan nak marah pasal apa? Malu tuan-tuan ni. Suami balik lambat, tak payahlah kau tengking-tengking. Malu. Balik malam-malam, tak reti nak balik awal ke? Ya Allah, tabakok 6 suara ni. Memang pitching lepas tu tuan-tuan. Nasir no comment tu kalau tak kata balik awal ke? Kata dia, ya Allah. Awak ingat kita ni apa? Kata dia. Suami ni, malu orang, malu. Apa syut-syut? Kata dia. Astaghfirullahalazim. Tak lama masuklah paper tuan-tuan. Seorang isteri dipukul oleh suaminya. Masuk paper lah tuan-tuan. Cuba balik elok-elok, buka pintu. Kenapa abang balik lambat? Abang ke mana abang? Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, gunakan suara bass. Berapa kali saya cakap? Gunakan suara bass. Bila suara bass, maknanya dia kena cakap dekat. Cuba tuan-tuan tengok Jacqueline Victor. Jacqueline Victor kalau dia menyanyi, mikrofonnya di sini. Nampak? Pasal apa? Pasal suara dia tinggi. Cuba tengok Zain Azim nyanyi. Bulu mata naik sebelah ni, bulu kening. Cuba tengok Suhaimi Mio Hasan. Dia tak perlu angkat lagu tu. Pasal suara dia bass. Kalau berpacaran memang banyak pantang larang. Suara dia lain, suara bass. Andainya aku mampu gambarkan padamu. Bergetar jantung ni. Akan ku lukis sebuah lukisan. Dia maaf gunah ada. Tuan-tuan pun di rumah kena gunakan suara bass. Abang tak kesian ke tengok saya? Saya besok pukul 5 nak bangun, nak masak untuk anak-anak, nak pergi kerja, nak siap untuk anak. Abang balik pukul 2. Saya tunggu abang. Abang tak kesian kat saya ke abang? Cukup tuan-tuan. Orang perempuan gunakan kuasa air mata. Air mata tu mahal. Gunakan kuasa. Abang tak kesian kat saya ke abang? Abang faham tak pasal? Jangan tuan-tuan cekak pinggang. Jangan cekak pinggang. Apatah lagi cekik ni. Jangan tuan-tuan. Cekak pinggang tu boleh gagah lagi. Jangan. Abang-abang pun gitu. Bila nak nasihat isteri, gunakan suara bass. Baliklah. Kalau apa perasaan ya? Kalau ya lapar, ya sibuk, ya penat, nak makan, tiba-tiba tak ada makanan, ya rasa apa ya? Inilah perasaan abang ya. Okeylah abang, ya minta maaf ya. Abang nak apa? Tom yam. Insya-Allah, insya-Allah. Sebab tu kalau kita nak menegur, kita kena jadi kawan.
Ni nama dia budiman, nama ni. Lelaki yang berbudi dan beriman, digabungkan budiman. Saya nak tegur budiman, saya kena jadi kawan dia. Saya letak tangan atas bahu dia, man, berbudilah kamu pada mak bapak kamu. Maknanya kita kalau nak ubah orang, kita kena jadi rapat dengan dia, baru kita boleh ubah. Bila kita jadi rapat, kita cakap pelan-pelan pun dia dengar, sambil memancing pun. Din, kamu mancing je, kamu tak jaga anak kamu ke dia? Aku ni sebulan sekali mancing, kamu sejam sehari mancing, macam ni dia. Sebab itulah kena buat. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, gunakan suara bass bila menegur orang. Jadi rapat dengan dia, jadi kawan dengan dia, insya-Allah dia berubah. Dan insya-Allah orang pakai suara tuan-tuan. Volkswagen Das Auto. Orang beli tuan-tuan kereta tu. Mahal pun orang beli. Cuba suara dia halus. Volkswagen Das Auto. Mama ni kereta mainan ke? Gamak. Sebab itu kalau orang jual tilam dekat sini, Cina jual tilam, tak ada siapa tahan lori tilam tu. Sebab suaranya halus. Tilam, tukar yang lama, beli yang baru. Mana ada orang beli? Lepas ni tuan-tuan cakap kat toke, tukarlah. Tilam. Semua orang keluar. Udah habis bateri ke? Ni tolong gunakan suara tu kena betul ya tuan-tuan, intonasi suara kena betul. Yang kelima, jangan berdusta. Pantang orang perempuan ialah berdusta. Jangan bohong dengan isteri. Ini nasihat saya. Tak ada cakap tak ada cakap ada. Jangan berbohong pada pasangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekali berbohong, berlubang hati isteri kita. Ya, berlubang. Orang yang bohong ni tuan-tuan ni tidak ada tempat dalam syurga tuan-tuan. Sebab Nabi kata orang yang masuk syurga ni nombor satu, rumah ahli syurga ialah rumah yang bahagian bawah tepi syurga. Rumah ini adalah untuk orang yang bercakap benar. Siapa yang bohong tak ada harapan syurga. Jadi tolonglah cakap benar. Abang cakap, tadi abang pergi mana? Abang balik rumah, mak telefon abang. Cakap betul. Kadang-kadang suami takut nak bercakap. Suami ni penyakit TB, takut bini. Dia takut nak bagi tahu dekat isteri dia yang dia balik rumah mak dia. Cakap, apa takut? Cakap. Abang cakap abang, betul ke abang nak kahwin lain? Cakaplah benar. Cakaplah benar. Ya. Maafkan abang, mengaku abang kahwin lain. Masa itu isteri tengah iron baju. Besok masuk berita TV3 tuan, seorang lelaki dimasukkan ke hospital apabila suami isterinya mensereka dia. Cakaplah benar, jangan bohong-bohong, jangan tipu-tipu, tak mau tipu-tipu. Ya, pantang orang perempuan ialah berbohong. Bercakaplah benar. Habis tu Ustaz, kalau Piramli kata mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Piramli kata, itu Piramli kata, Nabi tak kata. Okey, kalau saya tak bohong, macam mana saya nak kahwin lain? Bukankah itu bohong sunat Ustaz? Itu macam mana? Saya kata dah pada tuan-tuan, untuk membolehkan tuan-tuan kahwin lain, tuan-tuan kena pakai petua yang saya selalu sebut. Minta maaf lebih senang dari minta izin. Kalau tuan-tuan buat salah, mengaku salah. Jangan dok rasa diri itu betul je. Hormat pasangan masing-masing. Yang seterusnya, sering meninggalkan isteri tanpa alasan dan sebab yang betul, yang munasabah.
Saya dah kata pada tuan-tuan banyak-banyak kali, isteri nak tinggalkan rumah macam mana? Dia ada anak. Kita orang laki-laki senang keluar rumah, ambil helmet, naik motor jalan. Isteri nak keluar rumah macam mana? Anak kena jaga, kucing kena jaga, ikan kena jaga, macam-macam benda dia nak kena jaga. Nak kena ambil anak di sekolah. Orang laki-laki senang keluar, pergi semayang, senang pergi kuliah. Senang orang perempuan. Sebab itu, jangan tinggalkan isteri tanpa sebab. Bagi tahu dia, ya, malam ni kita keluar. Ya, besok hari Ahad kita pergi ke Cameron Highland. Ya, hari Ahad nanti kita pergi Pasar Tani. Bagi tahu dia, bawa dia. Sebab isteri dah menghabiskan banyak masa untuk keluarga. Kalau bolehlah tuan-tuan, satu hari kita bagi isteri kita rehat. Satu minggu bagi rehat sehari. Hari ni off, holiday untuk kamu. Hari Ahad cuti. Pagi-pagi jogging, jalan kaki. Lepas tu singgah dekat depan zoo, makan roti. Roti bakar. Pukul 11, kalau pukul 10, pukul 9 kalau ada kuliah duha, pergi kuliah duha. Kemudian balik rumah, bawa siap-siap anak-anak semua makan tengah hari. Nasi lemak, ayam kampung. Kemudian pergi sembahyang Zuhur. Pas sembahyang Zuhur, pukul 3 tengok cerita Melayu. Tak pun Hindustan. Pukul 3 petang tengok cerita Hak Baedah. Ya, lah sekarang ada cerita hantu dalam botol kicap. Masya Allah, subhanallah, apanya pelik. Ya, satu yang saya sebut pada tuan-tuan, saya dapat tawaran untuk berlakon filem. Nah, insya-Allah ya, saya pun tengah meneliti skripnya sekarang ni. Saya tanya pada produser dia, ya, pada penulis skrip ni, saya tanya, saya ni jadi ustaz tangkap hantu ke apa? Kalau sekadar tangkap hantu, saya tak mahu. Ya, sebab saya tengok bila orang agama dalam drama je, kerja dia nangkap hantu. Pegang botol, Allah Akbar. Dah dapat tangkap. Botol tu terlupa dia tutup, udah keluar balik hantu. Kalau begitulah kerja ustaz melakon, tak bayar lah. Dia kata tak, ustaz adalah pelakon utama. Itu saya ambil. InsyaAllah tuan-tuan saksikanlah drama dan filem ni. Kalau saya setujulah, ya, saya rasa untuk 2012 mungkin saya boleh masuk anugerah bintang popular, ya. InsyaAllah lah, ya, boleh lawan Aaron Aziz. Jadi tuan-tuan, tengok cerita yang baik-baik, tengok cerita yang romantis, tengok cerita yang baik-baik. Kena highlight balik. Kita dah kahwin 40 tahun. Kadang-kadang ada masanya kita kena perlu berjalan sama-sama. Kadang-kadang kita kena bercuti sama-sama. Kena ada tuan-tuan. Kita dah 20 tahun kahwin, anak tinggal sekejap kat kampung, jom kita berjalan. Jalan naik motor besar, boleh. Ronda. Tak pun naik basikal yang tak ada minyak, bateri tu. Seronok tuan-tuan. Kena highlight balik kasih sayang macam ni, supaya makin seronok. Ya, kena buat balik. Saya rasa tuan-tuan itu sajalah ceramah kita pada kali ini, insya-Allah di lain masa. Yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir, pantang larang suami isteri ialah jangan tidak bermesra ketika isteri sedang haid. Sebab ada suami bila isteri dia haid, dia pegang pun tidak, sentuh pun tidak, peduli pun tidak. Boleh pegang isteri, yang tak bolehnya ialah bersetubuh aja. Ni tidak, bila isteri haid dia asingkan bilik. Dia duduk bilik depan, isteri dia duduk bilik belakang. Kadang-kadang isteri dia duduk dalam store lagi. Mentang-mentang isteri dia kotor, dia kata isteri dia kotor. Dah tuan-tuan, yang Islam tak bagi, berjima saja. Yang lain boleh tidur sekali, boleh buat apa sekali. Jangan sampai menghina orang perempuan sampai tahap macam itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah siapkan buku saya yang terbaru, ya. Tuhan sedang menguji kita, yang baru dilancarkan pada pesta buku yang lepas. Jadi buku ini adalah rangkuman segala aduan-aduan, masalah-masalah yang selalu saya jumpa, dan berbagai kisah ujian yang melanda dan cara merawat ujian. Dan kebanyakannya adalah daripada pengalaman hidup saya sendiri, ya, daripada kisah sakit, disantau dan sebagainya, dan bagaimana nak mendidik kita. Walaupun buku ini adalah kata-kata saya, tapi bila saya sendiri baca pun, saya pun suka.
Saya menggelak, saya sendiri menggelak. Apalah punya penulis ni. Padahal saya lah yang buat. Di tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan beli buku ni tidak membazir. Kalau tuan-tuan boleh makan KFC sekali makan RM50, kemudian besok paginya seluruh anak beranak pergi tandas. Yang ini harganya baru RM19.90. Boleh kekal sampai kiamat buku ni untuk cucu zaman berzaman. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana dan dimasukkan pada wakaf sekolah saya Al-Barakah yang sedang membina asrama yang baru. Terima kasih saudara Zainal, terima kasih Ustaz Zuhair, terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.